Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Ma'had Tahfiz Al-Imam Syafi'i Matis, para guru Matis dan seluruh para penuntut ilmu di Ma'had Tahfiz Al-Imam Syafi'i dan para santri di Zawiyah Nasiriyah, juga kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini meneruskan bacaan kitab Is'a' Tariqal Munir fi syarhi qasidah Isma' wa la taghtarir, karangan Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada, masih lagi pada perbahasan bait yang keempat. Wa hammi akhiratin wa nabdhi faniyatin wa nadhri atiyatin fi ghairi multami'i. Di antara jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menyibukkan diri kita dengan urusan akhirat, melemparkan yakni perkara yang faniyah, yakni dunia. Juga dengan sentiasa memerhatikan serta bersedia dengan perkara yang akan datang. Wa nadhri atiyatin, yakni menunggu dan memerhatikan perkara yang akan datang, yang kedatangannya fi ghairi multami'i, iaitu yang tidak menunggu seseorang tersebut, iaitu kematian yang datang dengan tiba-tiba. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya Tadhkirah fi Ahwali Al-Maut wal Akhirah, kata beliau, man aksara zikra al-maut akrama bi thalathah asya' atau ukrima. Man aksara zikra al-maut ukrima bi thalathati asya'. Sesiapa yang banyak mengingati mati, dimuliakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dipercepatkan taubat. Ini dia akan mempercepatkan taubat kerana banyak mengingati mati. Yang kedua, wa qana'atun nafsi, apa yang ada. Yang ketiga, wa nasyatu fil ibadah, dan bersungguh-sungguh dengan ibadah. Wa man nasiya dzikral maut uqiba bi thalathati asya'. Sesiapa yang dilupakan, siapa yang lupa akan mengingati mati, maka dia akan dibalakkan dengan 3 perkara. Iaitu lawan kepada yang 3 perkara dimuliakan oleh Allah kepadanya. Iaitu yang pertama, taswifut taubah. Dia akan melambatkan taubat. Kerana dia menganggap bahawa hidupnya masih panjang. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Dia tidak akan rasa cukup dengan apa yang ada. Dia tidak ridha. Itu dia akan sentiasa kejar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan daripada sifat inilah akan menyebabkan lahirnya sifat dengki, hasad dan sebagainya, tidak cukup dengan apa yang ada kerana tidak mengingati mati. Yang ketiga, wattakasul fil ibadah, dia akan bermalas-malasan daripada ibadah. Jadi ini adalah keburukan bagi orang-orang yang tidak mengingati mati. Maka akan dibalakkan dengan 3 perkara tersebut atau salah satu daripada 3 perkara tersebut. Disebutkan lagi oleh sebahagian ulama bahawa di antara faedah bagi mengingati mati ini banyak. Antaranya ia adalah sur'atud dukhul fi maqamil fana alladhi huwa bughiyatul awliya, bal idza kassara ahadun min dhikriha ma'a dawami dhikri hasala lahu shuhudun anna al-ashya'a la tabqa zamanain ajraman wa a'radan. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُجَرِّبْ وَإِلَّا فَلَا يُكَذِّبْ. Dan antara faedah mengingati mati, kata sebahagian ulama, ialah akan cepat seseorang tadi masuk ke maqamul fana.
Maqamul fana inilah yang diinginkan oleh kebanyakan para wali Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Sidi Ma'ul Ainain. Maqamul fana ini diinginkan oleh kebanyakan awliya. Nah, bahkan idza kathara ahadun min dzikriha, sesiapa yang banyak mengingati mati, ma'adawami zikri, dengan sentiasa zikir, maka dia akan berhasil untuk melihat perkara yang mana disebut dalam kitab-kitab akidah. Apa dia yang disebut oleh para ulama Asy'ariyah dalam kitab akidah? Al-asya' la tabqa zamanain. Satu perkara tadi tidak akan kekal pada dua masa. Nah, dia akan berubah. Ajraman wa a'radan. Nah, jadi perkara yang sama ada jirim ataupun yang a'rad, yang berbentuk ard. Nah, apa ni, arad. Nah, jirim ataupun arad ini tidak kekal dua masa. Pegang itu. Al-asya' la tabqa zamanain. Satu perkara tadi tidak akan kekal dalam satu masa, dalam dua masa. Jadi perkara yang kita lihat depan mata kita sekarang, tempoh masa yang setelahnya bukan lagi yang tadi. Boleh? Macam mana jadi macam tu? Kitab yang kita tengok sekarang, ini kitab. Boleh? Kitab yang sama juga esok macam ni juga bentuk dia. Tak payah esok. Dalam sedetik selepas itu, kitab tu juga yang kita nampak tak ada berubah apa pun. Boleh? Macam mana disebut oleh ulama Asy'ariyah mengatakan al-asya' la tabqa zamanain. Ajraman wa a'radan. Nah, benda tidak akan kekal dalam yang sama dalam dua masa. Yakni benda yang kedua, yang kita lihat depan mata kita ni, masa yang kedua adalah perkara yang telah berubah pada waktu tersebut. Kita sendiri, nah, berubah ke tidak? Ini maqamul fana. Para wali Allah Ta'ala akan melihat perubahan tersebut. Nah, ini pernah diceritakan. Itu kata Syekh, man sya'a falyujarrib. Siapa yang nak, maka dia tajribah. Banyakkan ingat mati dan banyakkan zikrullah. Dan dawam az-zikr, nah, maka pada ketika tersebut dia akan melihat perkara ini di depan matanya. Dan kalau kamu tidak temui, fala yukadzib, jangan kamu nafikan dan tidakkan perkara tersebut. Diceritakan oleh salah seorang daripada para wali Allah Ta'ala, yaitu Al-Imam Al-Hasan bin Sayyidi Ahmad bin Hasan Al-Qattati rahimahullah. Kata beliau, kalaulah ayahku masih hidup sekarang, katanya, maka aku akan membenarkan dan aku akan maklumkan kepadanya bahawa apa yang dia telah sebutkan kepadaku pada ketika dulu waktu aku belajar tauhid dengan beliau itu benar. Apa dia benar tadi? Kata Al-Imam Hasan bin Sayyidi Ahmad bin Hasan Al-Qattati, waktu kata aku belajar tauhid dengan ayahku kata kepadaku, inna mimma yajibu alaina i'tiqaduhu, di antara perkara yang wajib kita beriktikad dengannya, apa dia? An na'taqida anna al-asya'a la tabqa zamanain. Iaitu kita beriman bahawa suatu perkara tadi tidak kekal dua masa dalam perkara itu tidak akan kekal dalam dua masa. Maksud dia akan berlaku perubahan. Qala li wa kuntu aqulu lahu ba'da an adkhula yadi fi jaybi wa ukhrijuha lahu ya abati ahadhihi al-yad ghairu allati kanat daqilah tahta jaybi fala wallahi wa laysat illa hi. Kata ayah, bila ayah dia kata, wahai anakku, antara perkara yang wajib kita beriktikad dengannya waktu ketika mengaji tauhid dengan ayah dia ni, Imam Hasan bin Muhammad, Imam Hasan bin Sayyidi Ahmad bin Hasan Al-Qattati, waktu mengaji tauhid dengan ayah dia kata, perkara tidak akan kekal, al-asya' la tabqa zamanain. Jadi dia kata, ayah, ni tangan aku ni masuk dalam poket. Tangan masuk dalam poket. Kemudian dikeluarkan balik. Dia kata, ayah, tangan tadi yang bawa masuk dalam poket dengan yang bawa keluar lah ni tangan yang sama. Nah, dan kamu sebut al-asya' la tabqa zamanain. Ni tangan yang sama yang keluar tadi. Tak ada berlaku perubahan apa pun. Kok jadi herak tangan ke? Kok jadi berubah warna kulit jadi warna gelap hitam ke? Tak. Kekal macam tu juga. Apa kata ayah dia? Ya bunai la tukaffir. Nah, minta maaf. Ya bunai la takfur. Wahai anakku, jangan kamu jadi kufur. Nah, hadza mimma yajibu alaina i'tiqaduhu. Ini yang wajib kita i'tiqad dengan perkara tersebut. Nah,
Wa huwa i'tiqadu muhaqqiqil asy'ariyah jami'an. Dan ini adalah i'tiqadnya para muhaqqiqin al-asy'ariyah. Nah, pemuka ahli sunnah wal jamaah seluruhnya. Walau lam nudrik haqiqatah. Walaupun kita tak tahu hakikat dia macam mana. Beriman saja cukup, kata dia. Dan kata beliau pada waktu tersebut dia kata apa? Fasara yaqulu li hina idzin fa wallahi la tabqa lahzah bal fi kulli lahzatin tujaddidu bima la yahsuruhu naqlun wala aqlun fasubhana man tafaddala ala man syaa bima syaa. Bahkan bukan hanya pada 2 waktu dengan masa tempoh yang panjang, setiap detik berlaku perubahan. Nah, Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala waktu ketika syarahkan al-asya' la tabqa zamanain kepada kami, kata beliau, al-asya' la tabqa zamanain li sur'ati au li kamali lutfillahi taala ala ibadih, sempurnanya kesempurnaan kelembutan Allah taala terhadap hamba-Nya sehingga perubahan tidak dirasakan oleh kita. Sempurnanya lembut Allah taala terhadap hamba-Nya, tak dilihat perubahan pada diri kita. Hakikatnya setiap badan kita ni berlaku perubahan dalam setiap lahzah, setiap detik. Cuma kita tak sedar. Kita akan perasan waktu ketika mana usia makin meningkat, kita jadi rasa makin lemah. Kulit kita rasa makin kering. Nah, kita jadi makin kurus. Kaza wa kaza, bila jadi sakit dan sebagainya. Baru kita rasa berlaku perubahan pada diri kita. Dan hakikatnya perubahan tadi berlaku pada setiap lahzah. Dan yang melihat perubahan ini berlaku daripada satu detik ke satu detik adalah ahli maqamul fana. Ini disebut. Yang ini yang Bughyah al-Awliya, kata al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain, dinakalkan daripada sebahagian kitab. Kata beliau, disebut oleh sebahagian awliya, ini adalah kehendak, keinginan para awliya Allah Ta'ala. Mereka ingin masuk ke dalam maqamul fana, yang di antara kelebihan maqam fana ini, mereka akan melihat perubahan demi perubahan yang berlaku kepada hamba, berdasarkan kalam yang disebutkan oleh para muhaqqiqin asy'ariyah, annal asya' la tabqa zamani. Kita tengok macam mana para ulama asy'ariyah mereka mengeluarkan satu pandangan tadi dengan ainul haqiqah. Dengan haqiqah dalam perkara tersebut. Mana mereka awliya Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah mencapai kepada peringkat tersebut, ditulis bahasa tadi dalam bahasa ilmu dan kemudian diperhatikan dan dilihat oleh para awliya Allah Ta'ala yang mencapai maqam tadi dengan haqiqah. Tamam? Sebenarnya kita berlaku perubahan sebenarnya. Dan kenapa diceritakan bab tersebut? Nak mencapai kepada boleh melihat kepada maqam tersebut, kepada perubahan tadi yang berlaku secara halus tadi, mereka adalah orang yang banyak mengingati mati. Yang banyak mengingati mati akan mendapatkan maqam tersebut. Mendapatkan kedudukan tadi. Ini kelebihannya. Tamam? Syekh Jamal Faruq kata, air yang lalu di sungai bukan air yang sama. Kita nampak kadang air itu tenang, duduk saja. Tak, sebenarnya dia berlaku perubahan. Demi perubahan. Yang perubahan tadi sangat halus dan lembut, yang kita tak rasa perubahan tadi. Bukan sahaja air sungai. Ini diri kita sendiri berlaku perubahan. Kulit kita. Suara kita. Apa sahaja yang berkait dengan kita. Kitab yang ada di depan kita, yang kita nampak tak ada berlaku perubahan apapun dalam bentuknya. Tak, sebenarnya semuanya berlaku perubahan. Kerana al-asya' la tabqa zamanain. Kerana perkara tadi tidak akan kekal dalam 2 masa. Jadi yang kita lihat buku pada waktu tadi ni, dalam 1 detik sebelum ni, tidak sama dengan sedetik selepasnya. Walaupun nampak tidak berlaku perubahan apa-apa. Nampak macam biasa. Tak, hakikatnya berlaku perubahan. Tamam? Hakikatnya berlaku perubahan. Tamam? Maka sebab tu kata al-Imam Sayyidi Ahmad bin Sayyidi Al-Hasan bin Sayyidi Ahmad bin Hasan Al-Qattati, kata beliau, kalaulah ayahku masih hidup, aku akan maklumkan kepadanya bahawa kamu benar, wahai ayah, apa yang telah kamu sebutkan. Yang aku komplain dulu, yang aku pernah persoalkan, macam mana boleh berlaku perubahan, sedangkan tangan yang saya masukkan dalam poket tadi ni sama juga tangan yang saya keluarkan, tak ada berlaku perubahan. Ayah saya dengan tegas kata, beriman sahaja dengan perkara tersebut. Anak ahli muhaqqiqin asy'ariyah, mereka berpandang dengan pandangan tersebut. Jangan kamu kufur dengan pandangan tadi. Beriktikad, ni wajib kita iktikad dengan perkara tadi. Faham? Dan kata beliau, sekarang saya telah mencapai kepada maqamul fana dengan banyaknya zikrullah dan zikrul maut, menyebabkan saya melihat sendiri perubahan tadi berlaku. Dan kalau ayah saya masih hidup, saya akan ucap terima kasih kepada dia. Kerana ayah yang telah mengajarkan saya dengan perkara tersebut. Ajaib. Sama.
Daripada Nabi SAW juga disebutkan dalam sebahagian riwayat. Nah, ini dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntaqabun Nafais. Kata dia, inna lil mawqifi alfa haulin. Nah, pada mawqif, tempat nanti kita akan berkumpul nanti ada 1000 ketakutan. Alfa haulin. Adnahal maut. Yang paling rendah sekali ketakutannya adalah kematian. Wa inna lil mauti 99 jazbah. Ya. Dan bagi maut pula ada 99 jazbah. Tarikan. La alfu darbah bisayfi ahwan min jazbatin minha. Nah, 1000 kali pukulan pedang itu lebih ringan daripada 1 kali jazbah daripada jazbatil maut. Jadi kematian ni adalah suatu benda yang berat sebenarnya. Nah, suatu benda yang berat. Faman arada an yu'amminahu Allahu min tilkal ahwali, sesiapa yang nak diselamatkan daripada ketakutan tersebut, kegerunan tadi, fa alaihi bi 10 kalimatin qalfa kulli salah. Ingat ni. 10 benda ni perlu dibaca selepas solat. Kalau kita baca 10 benda ni, maka dia akan diselamatkan daripada ketakutan-ketakutan tersebut. Apa dia yang pertama? Allahumma inni a'adattu li kulli haulin la ilaha illallah. Ya. Wa li kulli hammin wa ghammin ma syaa Allah. Wa li kulli ni'matin alhamdulillah. Wa li kulli raqa'in wa shiddatin asyukru lillah. Wa li kulli u'jubatin subhanallah. Wa li kulli dhanbin astaghfirullah. Wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa li kulli dhiqin hasbiyallah. Wa li kulli qada'in wa qadar tawakkaltu 'ala Allah. Wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ini doa ni. Nah, dibacakan doa ni selepas tiap kali habis solat. Baca doa ni. Allahumma inni. Macam Saifullah dia punya mai. Dia punya jazbah dia. Dia pun nak baca sini. Allahumma inni a'adattu li kulli haulin la ilaha illallah. Ya Allah, sesungguhnya aku persiapkan pada setiap ketakutanku dengan la ilaha illallah. Wa li kulli hammin wa ghammin, dengan setiap ketakutan dan kedukacitaanku dengan mengucapkan masya Allah. Wa li kulli ni'matin, dan setiap nikmat yang diberikan alhamdulillah. Wa li kulli raqa'in wa shiddatin, dengan setiap kesusahan dengan ucapan syukrulillah. Wa li kulli u'jubatin, dengan setiap perkara yang ujubah yang aku kagumi dengan menyebutkan subhanallah. Wa li kulli dhanbin astaghfirullah, setiap dosa yang dilakukan aku mengucap astaghfirullah. Wa li kulli musibatin, pada setiap musibah aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setiap kesempitan li kulli dhiqin hasbiyallah, dan setiap qada dan qadar yang telah ditentukan aku mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah. Dan pada setiap ta'ah wa ma'siyah, ketaatan dan maksiat yang dilakukan, aku mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca yang ni. Nak kena tulis ke? Tolong tak meja tu. Apa ni, papan putih. Lukis traktor. Lagi saya akan tulis balik doa ni. Nah, doa ni kita akan tulis di papan putih, nanti akan didekatkan tulisan ni pada papan putih tersebut untuk tuan-tuan semua tulis balik doa tersebut, insya-Allah taala. Boleh tulis boleh tak situ. Boleh? Boleh tulis tu. Nak tulis? Ambil gambar, tulis. Ambil gambar, tulis lagi nak baca. Ini. Nampak? Mula pada Allahumma inni. Allahumma inni. Jadi amalkan doa ni.
Moga kita semua diselamatkan daripada jazbah ataupun ketakutan ketika kematian. Diamalkan doa ni pada setiap kali lepas solat, insya-Allah taala. Baik, sesiapa yang inginkan, kata al-Imam Sayyidina Ma'ul Ainain, sesiapa yang inginkan Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, dan dimudahkan urusan sakaratil maut kepadanya, maka lazimkan dia membaca pada setiap hari 100 kali bacaan kullu nafsin za'iqatul maut. 100 kali sabahan wa masa'a. 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu malam. Waktu petang. Baca apa? Kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut. Baca 100 kali pagi, 100 pagi petang, maka akan dipanjangkan umurnya insya-Allah dan dimudahkan urusan sakaratul mautnya. Ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah bacaan kullu nafsin za'iqatul maut. Tamam. Ada lagi doa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man qala kulla yawmin 21 marrah, sesiapa yang menyebutkan pada setiap hari 21 kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa makan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Doa ni dibaca 21 kali setiap hari. Lam yuhasibuhu Allahu bima an'ama Allahu alaihi fid dunya. Allah Ta'ala tidak akan menghisapnya dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepadanya di dunia. Ini yang paling kita bimbang. Paling kita bimbangi adalah ketika mana Allah menghisap seluruh nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Takut kita tidak melaksanakan hak bagi nikmat tersebut. Maka kita akan dihisap dengan hisap yang sangat berat pada ketika itu. Maka dalam hadis ini diajarkan doa untuk diberikan anugerah, dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan hisap kita dengan nikmat yang diberikan. Bukan hisap dengan azab dosa yang kita lakukan, yang tu dah berat dah. Dihisap nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu lebih banyak daripada benda yang kita lakukan. Tidak. Nikmat yang lebih banyak yang Allah Ta'ala bagi. Kalau Allah Ta'ala hisap nikmat tu, habis kita. Maka doanya apa dia? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nanti akan tulis insya-Allah. Jadi kita akan tulis pula doa ni. Hari ni banyak doa ni. Bab mati ni takut. Bab mati ni orang jadi bimbang. Maka doanya banyak. Doa yang diajarkan tadi, Allahumma inni a'dattu li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma sya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli raqa'in wa shiddatin. Apa dia? Syukrulillah, kan? Syukrulillah dan sebagainya. Nanti kita akan baca balik. Sebab tu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asy syuhada ahadun?" Adakah ada orang yang akan nanti berkumpul dengan para syuhada walaupun mereka tidak syahid? Boleh tak mereka berkumpul dengan para syuhada? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailah 20 marrah." Siapa yang ingat mati 20 kali sehari, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan para syuhada di akhirat nanti. Dia tak syahid tapi dia dapat pahala syahid, dan dia akan berkumpul dengan para syuhada, duduk di bawah liwaknya para syuhada. Iaitu orang yang mengingati mati sebanyak siang dan malamnya 20 kali. Siang dan malamnya 20 kali diingatkan kematian. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa mengingati mati.
Karena dengan mengingati mati tersebut menyebabkan kita akan melakukan kebaikan dan amal, serta mempercepatkan taubat kita, dan juga kita tidak akan menangguh-nangguh amalan yang kita akan lakukan. Ya. Ini kelebihannya orang yang mengingati mati. Satu hari Buhlul melalui satu jalan di kawasan tempat tinggalnya. Ya. Ketika dia lalu tadi, nampak seorang budak sedang menangis di tepi jalan. Buhlul pergi, Sayyidina Buhlul ni wali Allah Ta'ala yang agung. Dia pergi kepada budak tersebut dan dia tanya kepada budak tadi, kenapa kamu tak main? Orang lain pakat main, kenapa kamu tak mau main? Maka kata budak tersebut, kerana tadi dia kata, saya bertanya kepada ibu saya. Waktu ibu saya sedang masak makanan, maka saya pun bertanya kepada ibu saya tersebut, kenapa mak ketika mana nak memanaskan api, dimasukkan kayu api yang kecil dulu? Kenapa tak masuk yang besar-besar? Kata ibu, karena untuk memarakkan api, maka masuk yang kecil-kecil dulu. Barulah nanti akan masuk kayu api yang besar. Maka saya menangis ketika itu dan saya tidak mampu untuk bermain, karena masih memikirkan keadaan kayu api tadi. Kalau begitu di dunia, adakah di akhirat nanti kami akan macam tu juga? Kami ini budak-budak kecil akan dijadikan sebagai bahan pemanas api neraka dahulu sebelum dimasukkan orang dewasa. Terkejut Buhlul, menjerit dan pengsan waktu itu juga. Terkejut dengan ucapan budak tadi. Dan orang ramai pakai angkat dia dan kemudian balik dia ke rumah. Sampai di rumah, maka setelah dia jaga dan sedar, dia tanya, mana budak tadi? Dan siapa budak tersebut? Maka orang ramai kata itu adalah cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan nama beliau adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala wa alaihi salam. Pokoknya ini cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang mengajarkan kepada Buhlul perkataan dan juga ucapan yang besar dengan ingat kepada mati tadi, menyebabkan dia tak mampu nak main. Nak main macam mana dia kata? Saya teringat tadi mak saya masak, kayu api kecil dimasukkan dahulu, kemudian baru dimasukkan kayu bakar besar, dan mak saya meletakkan ta'lil ataupun sebabnya kerana nak memanaskan api tadi. Nak memarakkan api tadi. Maka saya bimbang, sayalah yang akan jadi pemarak kepada api neraka nanti di akhirat, sebelum dimasukkan orang-orang dewasa. Maka menangis Buhlul dan pengsan pada ketika tersebut. Ini ajaib, no? Orang yang mengingati mati, dan mengingati mati tidak menyebabkan orang tadi jadi ta'akhur daripada kehidupan. Orang yang ingat kepada mati, dia tidak akan menyebabkan dirinya jadi ke belakang. Karena orang yang ingat mati, yang menjadikan kematian ini baina atau nasba ainaih, yang diletakkan di depan mata kepalanya dalam setiap pergerakannya, apa yang dia akan lakukan? Dia akan nasyat, bersungguh-sungguh lagi melakukan ibadah. Karena kematian sentiasa di depannya. Jadi tidak ada dalam Islam mengingati kematian menyebabkan kita akan jadi ta'akhur. Kita jadi ke belakang, kita jadi tidak akan semangat untuk buat kerja. Dan orang yang ingat mati, dia akan semangat buat kerja. Kenapa? Karena kita beriman bahawa kita akan dibangkitkan di akhirat kelak. Dan dengan kebangkitan tersebut, kita akan kekal selama-lamanya, tidak ada mati-mati lagi. Karena kematian akan mati di akhirat nanti, disembelih oleh Sayyiduna Yahya AS. Sayyiduna Yahya akan dibawa kepadanya kematian dalam bentuk seekor kibas. Kemudian beliau akan menyembelih kematian tadi dalam syurga, di depan ahli syurga. Dan diiklankan kepada ahli syurga bahawa inilah kematian, dan kematian sudah mati. Maknanya apa dia? Tidak ada lagi kematian pada waktu tersebut di akhirat. Karena mati pun mati. Adakah mati ini benda yang wujud ataupun benda yang ma'dum? Adakah mati ini benda yang wujud? Seperti mana hayah benda yang wujud, adakah mati juga wujud? Ataupun mati ini bermakna adamul hayah, tidak ada kehidupan. Lawan bagi hidup adalah mati. Itu kah? Tak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa dia? Dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi? Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala menjadikan maut. Jadi al-maut makhluk. Dijadikan, maksudnya lahu mawjud. Lahul haqiqah. Dan dia ada hakikat kepada kematian tersebut, ada. Dia ada dan bukan tidak ada. Tamam. Jadi yang mengingati mati banyak ini, mereka akan mendapatkan kebaikan. Maka akan sentiasa bersungguh-sungguh dengan amal. Maka akan sentiasa
bersedia untuk melakukan kebajikan dan kebaikan kepada umat, dan mereka akan sentiasa tidak akan meletakkan suatu ni kekal, dan mereka tidak akan dengki dengan orang, dan ini kebaikan kepada mengingati mati. Dan bagaimana cara untuk mengingati mati? Banyak caranya. Menghadiri majlis kematian, tidak kira sama ada yang Muslim ataupun bukan Muslim sekalipun, atau bukan Islam sekalipun. Kalau kita kawan kita di kalangan yang bukan Islam meninggal dunia, boleh tak kita lawat kematiannya pada ketika tersebut sebagai menghormati? Ya, min haitsul insan, pada sudut kemanusiaan, maka dia berhak untuk dimuliakan pada ketika tersebut kerana dia manusia. Tapi pada sudut i'tiqad dan juga kepercayaan, ya, kita tidak mengiktiraf dengan apa yang telah dia bawa, dan kita tidak boleh beristighfar untuk dirinya. Tapi untuk menghormati dan memuliakan dia sebagai manusia, itu haknya kita dan haknya dia sebagai manusia untuk dimuliakan. Dia bukan kucing mati kita tahu tepi jalannya. Hatta kucing kalau kita sayang pun kita akan tanam dengan baik. Ada orang anjing yang dia sayang pun dia akan tanam dengan baik. Kalau dia belah babi sekalipun, kalau dia sayang dengan binatang tersebut, dia akan korek dan dia akan tanam dengan baik di tempat yang terbaik. Betul tidak? Bagaimana dengan manusia? Yang makhluk Allah Ta'ala yang terbaik, maka muliakan. Muliakan mereka sebagai manusia. Cuma pada sudut i'tiqad dan sebagainya itu yang kita tidak iktiraf kepada mereka. Tamam. Jadi kerana itu Nabi sebut dalam hadis, akthiru zikra hadimil ladzat. Banyakkan mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan. Iaitu apa dia? Iaitu kematian. Karena membanyakkan mengingati kematian menyebabkan seorang tersebut, seperti yang disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, menyebabkan orang tadi mempercepatkan taubatnya, menyebabkan orang tadi merasa cukup dengan apa yang ada, dan menyebabkan seorang tadi akan bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah. Kalau seorang tadi tahu kata esok dia akan mati jam sekian-sekian, apa yang dia akan lakukan? Dia sempat untuk pergi makan mie goreng. Dia akan sempat untuk pergi bertemu dengan kawan-kawan dia untuk nak bergembira, berseronok. Tak, dia akan lakukan semuanya ibadah. Kalau dia bertemu dengan kawan-kawan pun, dia akan bertemu dengan niat untuk meminta maaf, mohon ampun dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia bertemu dengan orang pun, dia akan, kalau boleh nak belanja semua orang kat kedai makan tu, nak melakukan ibadah. Moga-moga dengan berkat dia belanja tadi menyebabkan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau boleh nak duduk di tikar sejadah saja untuk nak menunaikan solat ibadah. Dan kalau dia boleh minta tangguh, dia akan maklumkan kepada malaikat maut, tolong tunggu dalam 2-3 minit lagi untuk saya nak zikir sikit lagi. Tapi kematian ini la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dilambatkan dan tidak akan dipercepatkan. Dia akan sampai tiba pada waktunya, dan disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang tadi tidak akan mati selagi mana rezekinya tidak lagi dihabiskan dan tidak dihentikan. Ketika mana rezekinya telah dihentikan, maka ketika tersebut kematian akan menjemputnya pada ketika tersebut. Tamam. Jadi itu antara perkara yang patut kita ingat dan kita ambil perhatian. Jadi tengok di doa yang ditulis di papan putih ni. Tolong tengok dia punya ni. Nampak tak? Kata balik apa tak? Tengok dan tulis. Sebelum kita sambung kepada perbahasan yang seterusnya dalam beberapa minit lagi. Ataupun ni yang terakhir. Minggu depan pula kita akan baca pada bait yang kelima. Waham lima takrahun nufusu qatibatan wa tarhima targhabul anamu mujtami'i. Itu nanti kita akan baca minggu depan insya-Allah taala. Hari kita baca yang ni dulu. Tulis Allahumma inni a'dadtu likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli raqa'in wa shiddatin raqa' tu qaf tu raqa'in wa shiddatin asyukru lillah wa likulli u'jubatin subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah.
wa likulli musibatin wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Nah, al-'aliyyil 'azim tak ada. Ada. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyi. Boleh? Kalau boleh screenshot terus ya, senang. Screenshot, ambil dan nanti tulis balik. Allahumma, saya baca sekali lagi, kemudian dia punya maksud dia kita sebutkan. Allahumma inni a'dattu likulli haulin. Ya Allah, sesungguhnya aku bersiap pada setiap ketakutan dengan la ilaha illallah. Wa likulli hammin wa ghammin, daripada setiap keduka citaan, masya Allah. Walikulli ni'matin, dan pada setiap nikmat maka aku persiapkan dengan alhamdulillah. Walikulli raqa'in wa syiddatin, dan setiap kesenangan dan kesusahan maka aku ucapkan dengan syukrulillah. Walikulli ujubatin, dan pada setiap perkara yang mengkagumkan maka aku mengucapkan subhanallah. Walikulli dzambin, dan pada setiap dosa yang dilakukan aku mengucapkan astaghfirullah. Walikulli musibatin, dan pada setiap musibah aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah. Dan pada setiap perkara yang qada' dan qadar aku mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah. Wa likulli ta'atin wa ma'siyatin, dan pada setiap taat dan maksiat aku mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sesiapa yang membaca doa ini pada setiap selepas solat, maka dia akan diselamatkan daripada ketakutan di mauqif, di akhirat nanti. Yang paling rendah pada ketakutan tersebut adalah maut, dan al-maut mempunyai 99 jazbah, tarikan ketakutan tersebut, dan satu jazbahnya lebih berat daripada 1000 kali tetakan pedang. Macam mana? Maksudnya apa dia? Banyaknya ketakutan di mauqif, dan tu salah satunya yang paling rendah sekalipun dah sangat menggerunkan, dan nak menyelamatkan kita daripada seluruh ahwal dan ketakutan tersebut adalah dengan membaca doa ni. InsyaAllah. Yang ini telah disebutkan oleh Al-Imam As-Safuri dalam kitabnya Nuzhatul Majalis wa Muntaqabun Nafais pada juzuk yang pertama. Dan ambil perhatian dan juga ambil manfaat dengan apa yang kita sebutkan ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di mauqif dan menjadikan kematian kita kematian yang diberkati oleh Allah taala. Kematian kita kematian yang menjadi kebaikan bagi diri kita, mendekatkan kita dengan Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada doa yang kedua yang saya janji tadi nak sampaikan, mungkin boleh tulis sendiri doa tadi, iaitu doa apa? Baca 21 kali setiap hari. Ya, seperti yang dipesan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah aku dalam kematian, pada kematianku, dan juga pada setelah kematianku. Wa fima ba'dal maut. Nah, tulis juga. Mak tulis. Nah. Ya. Wa likulli dhiqin hasbi Allah, tak ada. Tak tulis. Wa likulli dhiqin. Macam mana ni? Selepas wa likulli
Wa likulli musibatin, likulli musibah. Nah, kita tulis tengah-tengah. Tu dia. Pening ni apa? Wa likulli dhiqin dha. Hasbi Allah. Jadi macam ni. Ambil gambar ni, post dalam apa ni? Post dalam Facebook lagi. Kita akan post dalam page lagi, insya-Allah. Lagi senang. Nah. Ni apa lagi senang? Santri ya. Santri lagi senang, boleh tengok tu. Tak apa, tadi dah tulis dah, alhamdulillah khair. Nanti kita akan apa ni, print pula. Bukan kita akan ambil gambar, kita akan post tu dalam Facebook, insya-Allah. Ya. Doa tulis doa ni. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Nah. Tamam. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah aku dalam kematianku dan selepas kematianku. Disebut dalam sebahagian riwayat, sesiapa yang membaca doa ini sebanyak 25 kali dalam sebahagian riwayat. Nah, dalam riwayat Imam Tabrani dalam Awsat dan juga riwayat Al-Imam Haythami. Kata beliau, sesiapa yang membaca doa ini pada setiap hari sebanyak 25 kali, kemudian dia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya pahala syahid. Siapa yang membaca doa ini sebanyak 25 kali sehari, yakni Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, kemudian dia mati di atas katilnya, maka Allah menganugerahkan kepadanya pahala syahid pada ketika itu. Tamam. Moga-moga Allah Taala menjadikan kita di kalangan orang yang dipilih untuk mendapatkan pahala syahid, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita menyambung bacaan yang kelima, bait yang kelima pada ucapan al-Imam, wa hamli ma takrahu an-nufusu qatibatan wa tarhi ma targhabul anamu mujtami'i. Di antara jalan menuju Allah Taala juga ialah memberikan tanggungan kepada jiwa dengan sesuatu yang tidak disukai oleh mana-mana jiwa, yakni hawa nafsu, serta meninggalkan segala sesuatu yang digemari oleh manusia, yaitu dengan mujahadah. Jadi minggu hadapan kita akan berbincang tentang mujahadatun nafs, bermujahadah, dan ini adalah perkara yang besar yang disebutkan oleh al-Imam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.